أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi, yakni bahkan, tetapi yakni bahkan, kerana keduanya, kerana ilmu dan ibadah, dijadikan bumi dan segala langit. Dijadikan bumi dan segala langit. Bumi itu berwaw mim. Jangan baca boom lah. Berwaw mim boom. Oh, jangan kejut. Zaman dulu pun ada boom dah, bukan zaman sekarang. Dah berwaw mim, kalau eja boom. Bumi dan segala langit dan barang antara keduanya, barang antara langit dan bumi. Mana barang daripada barang yang antara keduanya, bayang daripada barang, daripada segala kejadian. Daripada segala kejadian. Tetapi yakni bahkan, kerana keduanya, kerana ilmu dan ibadah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kerana ilmu dan ibadah inilah dijadikan bumi dan segala langit. Dijadikan bumi dan segala langit. Dia, bumi ni didatangkan dengan kalimah mufrad. Langit didatangkan dengan kalimah jamak. Dia, kalau kira bumi pun berlapis-lapis juga macam langit. Tapi oleh kerana bumi ni berlapis-lapis yang berdempet, maka dikira satu sahaja bumi. Adapun langit, dia berlapis-lapis tu jauh. Maka beberapa langit, 7 lapisan langit contohnya. Jadi bumi pun berlapis-lapis juga. Tapi oleh kerana lapisan bumi ini bersekali, dikira satu sahaja. Betul dalam Al-Quran menyebut as-samawati wal ard. As-samawati wal ard. Samawat itu dengan lapaz jamak, langit-langit. Wal ard dengan lapaz mufrad, satu bumi. Walahal sama sahaja. Langit, bumi, dia lapisan-lapisan. Macam di sini, dijadikan bumi dan segala langit. Apa jadi langit tu banyak? Langit ada 7 lapisan. Dah kenapa tidak segala bumi? Bumi pun berlapis-lapis juga. Bumi walaupun berlapis-lapis, kira satu sahaja. Kerana keduanya, kerana ilmu dan ibadah, dijadikan bumi dan segala langit.
dan barang yang antara keduanya. Barang yang antara bumi dan langit. Mana barang antara keduanya Tuhan jadikan? Daripada segala kejadian. Daripada segala kejadian. Kejadian tu kita sebut sebagai makhluk. Kejadian tu kita sebut sebagai makhluk. Segala makhluk yang ada antara langit dan bumi inilah. Segala makhluk antara langit dan bumi, dengan malaikahnya, dengan jinnya, dengan manusianya. Itu barang yang antara keduanya, antara langit dan bumi, daripada segala kejadian, yakni daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil ayat menyatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan bumi dan langit ni kerana ilmu dan ibadah? Maka tilik olehmu, perhati olehmu akan dua ayat di dalam kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim. Dua ayat ni lah yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan bumi dan segala langit kerana ilmu dan ibadah. Jadi di Aqabah yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabatul Ilmi, Imam Ghazali iringkan dengan ibadah. Pembicaraan sekarang ilmu, bukan pembicaraan ibadah. Tetapi Imam Ghazali ketika membicarakan bab ilmu di permulaannya diiringkan dengan ibadah. Sebab antara kedua ni tak boleh cerah tangga. Cerah tangga antara dua ni ilmu sahaja, bukan ilmu yang bermanfaat tanpa ibadah. Ibadah saja tanpa ilmu, tu tidak diterima oleh Allah daripada mula-mula lagi. Jadi dua ni tak boleh cerah tangga. Walaupun sekarang bicara ilmu, tapi ilmu dan ibadah, barulah ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Tapi di hadapan dia akan ceritalah antara ilmu dan ibadah, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Yang lebih afdal, yang lebih utama adalah ilmu. Tapi antara ilmu dan ibadah ni permulaannya diumpamakan dengan dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama, ilmu dan ibadah. Tapi antara dua permata ni, permata ni memang sama-sama mahal. Tapi antara permata yang sama-sama mahal ni, ada juga mana lebih mahal antara dua permata. Ada ni. Yang lebih mahalnya adalah ilmu. Dan ibadah ni permata. Tanpa ibadah, ilmu tidak bermanfaat. Tapi antara dua permata ni, dua perkara yang paling mahal dalam agama, ilmu dan ibadah, ilmulah yang paling afdal, yang paling utama, dan ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Dia katakan di hadapan. Cuma Imam Ghazali tidak pisahkan dengan ibadah, walaupun tajuknya tajuk ilmu. Kemudian ilmu tanpa amal, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tak ada guna kita panggil. Tapi sampai masa nak guna, mudah-mudah je boleh guna. Sebab apa? Ada dah barang, tapi tak guna, tak ambil manfaat. Tapi sampai masa terbuka hati nak guna, nak ambil manfaat, boleh guna, boleh ambil manfaat. Tapi kalau barang tak ada, ilmu tak ada, nak buat amal ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hak lebih besarnya ilmu, yang diutamakan adalah ilmu, yang didahulukan adalah ilmu. Sebab ilmu ni nak guna ke nak ilmu saja? Nak guna beribadah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Tapi tidak guna, sipang je. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berguna, tapi siapa masa nak guna, boleh guna lalu dah. Sebab apa? Sebab ada dah barang tu.
Tapi kalau tak ada ilmu, buatlah ibadat banyak mana pun. Semayanglah tunggang-tunggik pun. Lekok dahi-dahi pun. Takkan diterima. Sebab apa? Permulaannya tak ada. Tambahan pula, antara ilmu dan ibadah ni, hak didahulukan ilmu mana yang didahulukan? Ilmu yang gurunya adalah mak dan ayah kita. Ilmu yang gurunya mak dan ayah kita. Ilmu hak fardu ain tauhid fiqh tasawuf, siapa guru? Mak dan ayah kita, yang mana mereka tu alim fardu ain tauhid fiqh dan tasawuf. Itu saja. Lepas tu lengkap ilmu fardu ain tauhid fiqh dan tasawuf. Guru yang pertamanya ibu dan bapa. Tak cukup ilmu fardu ain, nak mendalami, barulah cari guru hak di luar. Kalau ibu bapa tu hanya mampu ajar fardu ain tauhid fiqh dan tasawuf, ilmu agama Allah ni luah. Kemudian barulah ibu bapa hantar keluar untuk belajar ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ibu bapa. Ada saya jangan duk menyalahkan ibu bapa. Salah tu memang salah. Siapa ibu bapa? Kitalah ibu bapa. Ibu bapa kita no, ibu bapa kita itu ibu bapa kita lepas dah. Yang sekarang ibu bapa siapa? Kita. Ibu bapa ni kok seolah nak menyalahi hak belah atas daripada kita. Mereka tak ada dah. Mereka lepas dah merekanya. Kena tekan tanggungjawab ibu bapa dan kesalahan besar ibu bapa. Jangan nampak ibu bapa atas tu. Hak ibu bapa sekarang. Siapa ibu bapa sekarang? Kitalah ibu bapa sekarang. Siapa yang akan jadi ibu bapa di masa akan datang? Hak belum berkeluarga. Kita lah yang akan jadi ibu bapa di masa akan datang. Akan ingat ini tanggungjawab yang besar. Tidak menyempurnakan yang besar ni, itu satu kesalahan yang besar. Dah tekanlah. Bila tekan kesalahan ibu bapa, seolah-olah ibu bapa tu hak mati dah, hak lepas dah. Tok nenek je. Hak tu hak lepas dah. Ada ni. Mereka selesai dah perjalanan hidup mereka. Kita dah, kalau mereka bersalah kerana tak ajar kita ilmu fardu ain, kita kena bersungguh-sungguh belajar ilmu fardu ain untuk melepaskan kesalahan ibu bapa kita. Dan kesalahan ibu bapa kita tu macam mana dosa dia? Itulah peranan kita sebagai anak. Sentiasa doa keampunan pada ibu bapa kita. Dengan kita bersungguh-sungguh belajar ilmu fardu ain, kita menyelesaikan, melepaskan kesalahan ibu bapa kita, dan itulah pahala besar bagi kita, itulah pahala besar bagi ibu bapa kita. Bila kita ada ilmu, kita buat amal ibadah yang sebenar diterima oleh Allah, itulah pahala besar kita, pahala besar ibu bapa kita. Hak lepas dah ni. Hak ibu bapa lepas dah. Tapi sekarang ni kita ibu bapa. Yang belum berkeluarga akan datang, kita akan jadi ibu bapa. Kena tekanlah tanggungjawab besar ibu bapa. Ajar fardu ain tauhid fiqh dan tasawuf, ilmu. Anak tu baligh serta beramal ibadah yang sebenar. Tiba-tiba kemudian hanyut. Ni anak ni hanyut, tak peduli amal ibadah. Tapi ilmunya ada. Sampai masa kemudian insaf kembali, mudah-mudah je beramal, boleh guna dah sebab barang siap dah yang dipersiapkan oleh ibu bapa, ilmu fardu ain tauhid fiqh dan tasawuf. Mudah je perjalanan amal ibadah. Ada orang mengajar ke, tak ada orang mengajar ke, dia sudah terkaya lepas daripada orang. Kenapa dia sudah terkaya lepas daripada orang? Sebab beres dah fardu ain tauhid, beres dah fardu ain fiqh, beres dah fardu tasawuf. Dia beramal diri dia, beramal keluarga dia, cukup dah. Di tempat tu tak ada orang mengajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Kita sudah diajak oleh ibu bapa sebelum kita balik dahulu. Beres dah. Cuma kita yang lara kerana tidak beramal. Bayangkan kalau ilmu tu tidak diajak oleh ibu bapa, balik dan jahil fardu ain, nampak beramal ibadah, sembahyang puasa, akidah macam mana, sembahyang tanpa ilmu macam mana. Ilmu tu adalah sembahyang 5 kali, sembahyang rakaat berapa-berapa, adalah ilmu tu.
Rukun sampai 13 bolehlah bilang. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun, untuk memastikan rukun kauli kita lengkap dengan syarat, Fatihah kita betul, tasyahud akhir kita betul, macam mana tu? Tahu Fatihah rukun sembahyang, tasyahud akhir rukun sembahyang. Boleh bilang rukun kauli ada 5. Takbir, Fatihah, tasyahud, selawat, salam. Boleh bilang belaka. Tapi syarat untuk sah 5 rukun kauli tu, apa syarat dia? Bacaan tu betul ke tak? Siapa guru yang mengakui betul Fatihah kita, betul tasyahud kita? Bilang rukun tahu belaka ni kadang-kadang ni. Kalau tak tahu takkan boleh semayang. Tahu bilangan semayang 5 waktu, tahu bilangan rakaat semayang, tahu bilangan rukun 13. Rukun niat. Dalam niat tu berapa nak kena niat? Semayang daripada muda pakai tua, kosak, ta'aruk, ta'ayyum budak reti. Daripada bunda pakai tua semayang, rukun yang pertama niat, kosak, ta'aruk, ta'ayyum pun tak reti. Bayangkan. Tak tahu hukum. Kosak, ta'aruk, ta'ayyum tak tahu hukum. Niat tunai tu apa hukum tak tahu. Niat bilangan rakaat apa hukum pun tak tahu. Niat kerana Allah apa hukum pun tak tahu. Niat sebagai makmum, apa hukum niat sebagai makmum? Makmum sembahyang mana ni? Makmum sembahyang Jumaat, makmum sembahyang Zuhur. Beza ke? Kenapa tak beza? Bezalah. Sebab Jumaat tanpa jadi makmum tidak sah. Zuhur tanpa jadi makmum sah, sembahyang sah kan? Mesti tak sama ke? Sama. Makmum Jumaat, makmum Zuhur, sama je. Mana boleh sama? Sebab makmum ketika sembahyang Jumaat, kalau tak makmum gak sah Jumaat, tak sah. Tapi kalau Zuhur, kalau tak makmum sah je lah. Mau kan main Zuhur seorang, tak mau makmum sah je. Dah sama ke Jumaat? Tak sama. Apa hukum niat makmum bagi ketika sembahyang Jumaat? Apa hukum niat makmum ketika sembahyang fardu Zuhur? Ni niat ni rukun yang pertama sembahyang ni. Apa dia ni? Jadi bayangkan kalau balik tanpa ilmu sembahyang, sampai ke tua, sampai ke syarat bagi rukun pun tak tahu, bacaan dalam sembahyang pun tak betul. Itu cerita bab sembahyang. Tapi kalau akidah salah, sembahyang comel, akidah tak betul, itu tanpa ilmu. Betul, ilmu lebih utama daripada ibadah. Walaupun ilmu dan ibadah diumpamakan dengan 2 permata. Dan kemudian pula, apa dia ilmu yang kita tidak amalkan? Apa dia ilmu yang tidak diamalkan? Oh, ada ilmu tak amal, tak berguna ilmu. Apa ilmu yang tidak diamalkan? Ilmu tauhid, kita tidak berpegang dengan ilmu tauhid yang kita pelajari. Pasti kita berpegang. Kan? Tahu kan kita belajar sifat 20, belajar sangat-sangat, berpegangnya tidak. Belajar saja sifat 20, tapi tidak berpegang wujud kita bakal. Ada seumpama tu, ilmu tanpa amal. Kita belajar sifat 20. Kemah sifat 20, tapi kamu tidak beramal. Mana apa tidak beramal? Tidak berpegang. Siapa yang belajar sifat 20 tanpa beramal, yakni tanpa berpegang? Tak ada. Kata ilmu tanpa amal tidak berguna ilmu tu. Kalau ilmu tauhid tanpa amal, pasti kita akan berpegang. Berpegang tu amal. Itulah sebesar-besar amal. Mana sebesar-besar amal? Ni, akidah, iman, tauhid itu sebesar-besar amal. Kita belajar bab malaikat, kita belajar bab hari akhirah, kita tidak beramal. Dengan berpegang mempercayai malaikat, dengan berpegang mempercayai akhirah, pasti kita beramal. Kita belajar molek qada dan qadar, pasti kita akan berpegang. Apa yang kita tidak beramal? Sebab ilmu tauhid
yang tidak disertakan dengan amal, mu'azzabun min umbadil wasan, akan diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Sebab apa? Sebab belajar ilmu tauhid, tidak beramal, tidak berpegang, kafir. Itu ilmu tauhid tu. Belajar wujud kidam bakar, tidak berpegang, kafir lah. Kalau ilmu tak beramal seumpama ni lah, diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Sebab apa? Sebab sama-sama kafir. Oh, ni belajar wujud kidam bakar, berpegangnya tidak Tuhan. Tak pegang Tuhan dia, tak pegang Tuhan sedia, tak pegang Tuhan kekal. Tak ada seumpama ni. Kalau ada, kafir dianya, tapi kafir dengan ilmu. Penyembah berhala, kafir istajahir. Siapa yang akan masuk neraka dahulu? Hak kafir dengan ilmu dia masuk neraka dahulu. Hak tu disebut orang di ilmu tidak beramal, diazab lebih dahulu penyembah berhala, ilmu mana tidak diamali. Sampai ke masuk neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Sebab penyembah berhala tu kafir. Hak ni berat ni. Ada ilmu tak amal, masuk neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala yang kafir. Hak kafir jugalah. Mana kafirnya? Belajar ilmu tauhid, tidak berpegang, mana tidak beramal. Tak ada ke seumpama tu? Badan ni. Kan ada kau duduk wi amaram, ada ilmu tak amal, akan masuk neraka dahulu penyembah berhala. Amal ilmu mana? Sebab penyembah berhala ni kafir ni. Hak kafir jugalah. Dah beza dia, penyembah berhala kafir serta jahil. Oh, ni ilmu tauhid dia pandai, tapi kafir juga. Dia belajar saja ilmu tauhid tanpa amal, tanpa berpegang. Ada ke seumpama tu? Pasti tak ada. Ilmu fiqh bab semayang ada. Orang belajar bab semayang, niat kena qasa, ta'arud, ta'yun kalau semayang fardu. Tambah niat ta'arud ada. Dalam bacaan rukun kauli kena pelihara huruf, kena pelihara tasydid. Kita sudah ada guru yang memastikan Fatihah kita, bacaan rukun kauli kita betul, tapi satu ketika tak mau beramal dengan ilmu tu. Ada? Tak ada. Mana contoh ada ilmu tak beramal? Hak paling nak kena mujahadah amal batin. Tahu riya, wujud, takabur, dosa besar, tetapi mengekali, hanya panggil ada ilmu tidak beramal. Hak batin. Ada ni hak batin. Tahu sifat-sifat kecelaan. Takabur, tahu kenal takabur tu macam mana, tapi mengekali sifat takabur. Ni ada ilmu tidak beramal. Pada ni banyak lagi lah. Ilmu kita ada. Apa perkara yang haram kita melihat, tahu, tapi melihat juga. Tu ada ilmu tak beramal. Ada perkara yang kita tak boleh dengar, kita dengar juga, kita tahu dah. Ada perkara yang kita tak boleh kata, tak boleh bercakap, mengumpat tak boleh, tahu, tapi langgar juga. Itu dia antara ada ilmu tidak beramal. Pada ni. Tapi ilmu hak umumnya, ada ilmu tak sekali ilmu akidah pasti beramal. Hak paling nak kena mujahadah amal batin. Itu paling nak kena mujahadah. Tahu syukur tu wajib, sabar tu wajib, tawakul tu wajib, redha dengan qada Allah tu wajib, tapi amalnya macam mana? Ikhlas wajib. Wa amal ni wajib kerana Allah, jangan kerana lain. Ni nak kena mujahadah. Tapi nak ceritanya, kalau ada ilmu belum digunakan, akan digunakan kemudian kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ilmu permulaan dia. Dan ilmu tu sendiri, belajar tu sendiri ada amal yang wajib. Sebab belajar tu wajib fardu ain. Diri belajar tu adalah amal yang wajib. Tu antara ilmu dan ibadah. Tapi bukan kata kesampingkan amal. Sebab itulah walaupun bicara sekarang, bicara bab ilmu, tapi Mazali selitkan dengan ibadah. Ilmu dan ibadah diumpamakan dengan dua permata.
dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar ilmu dan ibadah, orang yang mengajar tu tekan bab ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf, permulaan, walaupun pergi pada ilmu-ilmu yang lain, itu yang mengajar yang sebenar. Kemudian tekan bab amal, hak amal batin lah. Hak zahir ke, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut, jaga faraj, jaga tangan dan kaki. Tu tekan bab amal. Kalau ajar bab taharah, tak tekan dah bab amal. Ni belajar molek dah ni, bab najis ni, bab basuh najis ni. Balik rumah nanti jangan tak amal. Tak payah royak dah tu. Kena royak gitu kau. Nak kena beritahu gitu. Sekarang ni belajar dah bab najis kena dah. Kena. Jangan lebih kurang najis. Marah orang kalau tekan gitu. Tapi bila kita tahu dah bab najis, tak payah beritahu lah. Kita akan jaga. Tapi kalau hak mata, telinga, lidah, tu kena tekan. Hak bab hati kena tekan bab amal. Mana orang mengajar ilmu dan amal. Orang yang memberi nasihat, Mazali kata nasihat dengan ilmu dan amal. Ingat baik ni. Orang nasihat ni kalau nasihat yang sebenar, diikuti nasihat, pahala yang berpanjangan. Orang yang nasihat tak sebenar, diikuti tak sebenar, dosa yang berpanjangan. Apa nasihat yang sebenar? Nasihat ilmu dan ibadah. Bila kita duduk masjid lama dah, kita duduk nasihat dia, kenapalah nak tak peduli langsung kepada masjid surah ni. Mai duduk dunia semata-mata, nak kerja dunia selama mana? Pas seorang mati, kena ingat akhirah. Maka dia pun mari keinsafan. Marilah duduk nasihat tu, dia mari sedar. Dia pun minta macam mana mak haji, ayah haji, saya ni nak nasihat mak haji, ayah haji tu memang betul sangatlah. Saya duk fikir lama dah, memang kena balik kepada agama. Untuk bekal akhirah. Mati bila masa ni. Mati sekarang tak pilih umur dah. Bukan mati orang zaman dulu. Zaman dulu tu mati tua-tua. Orang zaman dulu mana ada mati aksiden? Ada. Zaman dulu kan ada jalan tu, belanggar masa berjalan, mati ada. Orang dulu tak ada mati aksiden. Dulu kan jalan kaki je kan, ada mati aksiden. Tak ada. Sehat mereka nya sebab mereka berjalan kaki, berpeluh. Kita nak pergi kedai Selakah tu pun tak jalan kaki kitanya. Kalau sekarang ni orang tua sendiri, bukan anak, tak ada dah. Cucu pun tak ada dah. Sekarang ni bukan kata anak sudah meninggal, cucu pun ada dah sudah meninggal. Maknanya mati sekali tak pilih umur. Marilah nak mikir akhirah ni, mati bila masa. Apa nasihat? Ilmu dan ibadah. Itu nasihat yang sebenar. Pergi majlis surah, kena pergi belajar. Belajar pula permulaan ni kena tekan fardhu tauhid, fiqh, tasawuf. Nasihat gitu. Nasihat belajar saja tak jadi. Dia bila nasihat belajar saja, dia tidak ada hala tuju. Kena pandu pula belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, ataupun kita yang bawa dia. Contoh, tekan ilmu dan ibadah. Itu nasihat yang sebenar. Kalau nasihat amal saja, tu nasihat yang tak sebenar, dituruti akan berdosa berpanjangan. Nasihat yang sebenar ilmu dan ibadah. Benar kata Imam Ghazali, tilik fikir yang sebenar, tilik fikir ilmu dan ibadah. Dalam kepala otak kita fikir apa? Ilmu dan ibadah. Itu dalam kepala otak kita je. Fikir ilmu dan ibadah. Hak keduniaan tak payah fikirlah hak tu. Hak tu berjalan gitu dah hak tu nya. Ada ni. Hak ilmu dan ibadah nak kena fikir. Fikir ilmu dan ibadah. Nak fikir iman, fikir ilmu tauhid permulaan. Nak fikir amal, fikir ilmu hak amal zahir fiqh permulaan, fikir ilmu hak amal batin hak permulaan, fiqh dan tasawuf. Itu fikir yang sebenar, fikir ilmu dan fikir ibadah.
Jangan duk fikir perkara lain. Dia duk fikir perkara tu lah, perkara ni lah. Dia duk fikir perkara-perkara yang ilmunya tak sapa. Sebab kita dalam kehidupan ni banyak kebimbangan di masa akan datang. Lah. Kebimbangan diri kita, anak cucu kita akan datang. Akan datang. Ilmu siapa ke? Tak siapa. Kenapa nak fikir perkara ilmu tak siapa? Lepas tu kita ambil dia akan ceritalah. Kena tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Sebab akan datang. Tak siapa ilmu kita. Duk fikir hak tu, duk serabu hak tu. Fikir ilmu dan fikir ibadah. Bahkan kata Imam Ghazali, diturunkan Al-Quranul Karim, kitab-kitab daripada langit kerana ilmu dan ibadah. Diutuskan sekarang Rasul kerana ilmu dan ibadah, kata Imam Ghazali. Diutuskan Rasul kerana ilmu dan ibadah. Ke Rasul bawa apa? Rasul bawa macam mana nak kerja dunia? Tidak. Ilmu dan ibadah. Tapi agama yang Rasul bawa, agama yang syumul, agama yang melengkapi. Tapi hak Rasul bawanya ilmu dan ibadah. Ni. Dijadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya kerana ilmu dan ibadah, kata Imam Ghazali. Dijadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya, barang yang antara langit dan bumi daripada sekian makhluk adalah kerana ilmu dan ibadah. Mana dalil ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa dijadikan langit dan bumi, dijadikan barang antara langit dan bumi daripada segala makhluk kerana ilmu dan ibadah? Maka tilik olehmu, kata Imam Ghazali, akan dua ayat di dalam kitabillahi ta'ala, dalam Al-Quranul Karim. Mana dua ayat ni? Salah suatu daripada keduanya. Salah satu dua ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allahul ladzi. Ada Allah tu di hadapan. Macam mana hak Jawi tak ada tu, hak Rumi. Hak Rumi macam mana? Allazi saja. Hak Rumi. Tak ada pakai Rumi. Oh, pakai Jawi belaka. Dia hak Jawi ni tak ada dah Allah depan dah. Nak Allahul ladzi. Surah At-Talaq ayat ke-12. Rumi dia tengoklah. Biasa Rumi dia perbetul dah. Jadi dalam ni allazi saja. Tak ada Allahul ladzi. Nak Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Terjemahan dia, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpamanya. Seumpama 7 petala langit juga. Sebab apa? Sebab bumi pun 7 lapisan bumi. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapisan langit dan daripada bumi seumpama langit juga, iaitu 7 lapisan. 7 lapisan daripada bumi. Diturunkan pekerjaannya. Diturunkan pekerjaannya, mana turun oleh pekerjaan Allah. Antaranya antara langit dan bumi. Diturunkan pekerjaannya Allah antara langit dan bumi. Mana turun pekerjaan Allah antara langit dan bumi. Kenapa? Supaya kamu ketahui. Ini ilmu.
supaya kamu ketahui. Jadi Tuhan jadikan 7 petala langit dan bumi supaya kamu ketahui ilmu. Ayat yang kedua nanti, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Kerana mengabdikan diri akan Allah, Tuhan jadikan barang yang antara langit dan bumi mana? Jin dan manusia. Ni makhluk yang Tuhan jadikan antara langit dan bumi ni. Apa hikmah Tuhan jadikan jin dan manusia? Kerana beribadah. Ini Mazali kata ni. Bahkan dijadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya kerana ilmu dan kerana ibadah. Ini kerana ilmu. Supaya kamu ketahui, lita'lamu, supaya kamu ketahui. Ni ilmu. Kemudian Tuhan jadikan jin dan manusia hikmahnya kerana beribadah kepada Allah. Mana Tuhan jadikan langit dan bumi dan barang antara langit dan bumi daripada makhluk Allah, jin dan manusia, kerana ilmu dan kerana ibadah. Ini ayat yang pertama, ini bab ilmu. Supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senya telah meliputi dengan tiap suatu ilmunya, nisbah ilmu. Mana yang berlaku kesemua ni adalah datang dari kekuasaan Allah, supaya kita mengetahui akan kekuasaan Allah, dan supaya kita mengetahui bahawa semua yang berlaku ni di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku ni di bawah ilmu Allah, meliputi dengan tiap satu nisbah ilmu. Ilmu Allah ni meliputi sekalian. Apa yang berlaku ni untuk engkau mengetahui Allah Maha Kuasa. Semua yang berlaku ni datang dari kekuasaan Allah. Di 7 petala langit, di bumi, Tuhan jadikan antara langit dan bumi ni untuk menunjukkan supaya engkau ketahui atas kekuasaan Allah. Yang berlaku di langit semuanya kekuasaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya engkau ketahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah meliputi sekalian. Apa yang berlaku adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang amat kuasa. Qadir, bukan qadir. Qadir yang kuasa. Qadir, itu sirah mubalaghah dia panggil. Yang amat kuasa. Yang amat kuasa, dengan bahawa semua yang berlaku ni datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang berlaku kesemuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah Tuhan jadikan langit dan bumi ni, supaya kita ketahui akan kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara yang Tuhan ketahui, Tuhan kehendak lagi pada hak qada azali pula. Sekarang bicara Tuhan amat kuasa, tu kudrah, qadar. Tidak bicara iradah, qada. Tapi Allah mengetahui, ilmu Allah meliputi apa yang Allah Ta'ala ketahui pada azal, Allah Ta'ala qadakan pada azal. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, qada ini ilmu Allah, iradah Allah selari, berlaziman. Apa yang Tuhan ketahui, Tuhan kehendak. Tuhan ketahui perkara baik akan berlaku, Tuhan kehendak akan kebaikan tu. Tuhan tahu perkara jahat akan berlaku, Tuhan kehendak perkara jahat tu akan berlaku. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilahnya tidak. Tuhan ketahui perkara baik akan berlaku, serta Tuhan kehendak. Tuhan ketahui perkara jahat akan berlaku, tapi Tuhan tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Kita dah ahli sunnah. Pengetahuan Allah ni, ilmu Allah yang meliputi ni, muwafaqah, berlaziman dengan iradah Allah. Tuhan tahu perkara baik yang akan berlaku, Tuhan tahu perkara jahat yang akan berlaku, Tuhan kehendak pada azal. Akan perkara baik,
Tuhan kendak pada azal akan perkara jahat. Sampai masa berlakulah kebaikan dan kejahatan. Kesemua tu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Tapi ini perlu nak cerita bab ilmu. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi adalah kerana ilmu. Dan ayat yang ke hadapan tu kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Istimewa pula ilmu tauhid. Lebih-lebih lagi besarnya ilmu ni. Allah telah jadikan langit dan bumi kerana ilmu. Istimewa pula lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Sebab cerita kekuasaan Allah, cerita ilmu Allah meliputi, itu ilmu tauhid. Ini ayat ni menjadi dalil atas kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmunya, ni ayat ni. Dan dalam syarah Minhajul Abidin Sirajut Talibin ni menyatakan bahawa satu ayat sudah memada. Kalau tidak ada ayat lain yang menceritakan kelebihan ilmu. Yang syarah dia ni, walau lam yakun min fadilatil ilmi illa qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi kafa zalika. Kalau tak ada lah ayat lain. Ni ayat cerita tentang ilmu. Tak ada. Ada satu ayat je. Cukup dah. Mana? Syahidallah tu. Yang kita baca lepas semayang. Baca syahidallah tu, kelebihan dia mengkejakkan iman. Syahidallah tu cerita bab kelebihan ilmu. Sebab apa? Selepas daripada malaikah, siapa yang Tuhan sebut? Wal malaikatu. Malaikah naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Lepas malaikah, Tuhan sebut siapa? Wa ulul ilmi. Dan mereka yang mempunyai ilmu naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Qaiman bil qist. Allah iringi. Yang pertama syahidallah, Allah naik saksi. Yang keduanya wal malaikatu, malaikah naik saksi. Yang ketiganya lepas malaikah, tahu sebut siapa? Wa ulul ilmi. Tak ada dah ayat lain. Ayat ni je ada, cukup dah. Ayat yang menceritakan kelebihan ilmu. Sebab diiringi dengan wa ulul ilmi, mereka yang mempunyai ilmu. Tapi ayat yang kita baca tadi, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, itu cerita kelebihan ilmu dah. Tapi kalau tak ada ayat lain lah. Ayat ni kita dah ingat ni, ayat ni. Tapi syahidallah pasti kita ingat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Itu memang kita ingat. Sahih kita ingat. Ini Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ni ayat ni nak kena apa suku lah pulaknya. Nak ingat ayat ni. Tuan jadi kalau kat bumi kerana ilmu. Ayat ni memada dah dengan ayat ni cerita bab kelebihan ilmu. Tapi dalam Sirajul Talibinnya, ayat satu ayat sudah cukup. Syahidallah tu. Kalau tak ada ayat lain dalam Quran cerita bab kelebihan ilmu, cukup dengan satu ayat. Tapi dalam Al-Quran banyak cerita bab kelebihan ilmu. Bukan satu dua ayat, banyak. Tapi tak ada lah ayat lain. Contohnya ada syahidallah je, cukup dah. Menjadi dalil atas lebihnya ilmu. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah naik saksi. Wal malaikatu, malaikah naik saksi. Wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Tapi ayat yang didatangkan ni menceritakan atas kemuliaan ilmu,
Istimewa pula lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi untuk engkau ketahui, kamu ketahui bahawa Allah Tuhan yang amat kuasa, dan ilmu Allah meliputi. Apa yang ilmu Allah meliputi? Allah kehendak, qada pada azal. Yang berlaku kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah, qadar, dan datang dari kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu yang dipanggil qada. Itu ilmu tauhid. Kemudian ilmu istimewa pula lebih lagi ilmu tauhid. Itu hak paling besar sekali, ilmu tauhid. Wa amma ilmu tauhid dikesampingkan. Itu bukan. Tapi bahagian masing-masing. Tuhan kehendak kebaikan, kebaikanlah seseorang. Tuhan kehendak kejahatan, kejahatanlah seseorang. Dan ayat yang keduanya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.